Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya di atas dunia ini. Ya Allah Ta'ala memiliki segala-galanya yang kita miliki. Apa saja yang berlaku di atas dunia ini, semuanya adalah di atas kehendak dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang 4 bulan yang lalu kita berada dalam majlis yang sama, membincangkan tajuk yang sama tentang maqasid asy-syariah. Tiba-tiba Allah Ta'ala hantar tenteranya yang halus, dia tak dapat dilihat oleh mata kasar, yang menyebabkan kita tertangguh banyak perkara. Yang dulu selalu datang masjid, tak dapat datang masjid. Yang selalu datang surau, tak dapat datang ke surau. Yang pergi kerja, tak dapat kerja, tak dapat pergi kerja, terpaksa work from home, kerja daripada rumah. Segala-galanya adalah kehendak dan perancangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang Islam ni mudah ya tuan-tuan. Apa saja yang berlaku, kita terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah. Kalau susah, susahlah kita hadapi bersama-sama, kita cari jalan penyelesaian, kita jadi kaedah macam mana nak mengurus kehidupan kita dalam kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Jadi sebab itulah apa saja yang kita lalui dalam kehidupan kita ini, kita terimalah dengan penuh kesabaran, redha dengan ketetapan Allah. Tetapi tidak bermakna kita tak boleh berusaha. Usahalah, ikhtiarlah, carilah jalan, carilah ubat. COVID-19 sampai sekarang belum ada vaksin, belum ada ubat. Tapi alhamdulillah, kerana Allah SWT menjadikan dalam tubuh badan kita, manusia ni ada kekuatan tersendiri. Allah Ta'ala utuskan manusia, Allah Ta'ala jadikan manusia ni dia ada ubat sendiri. Dia ada kaedah macam mana nak melawan penyakit, macam mana nak kaedah nak lawan virus yang ada dalam tubuh badan kita. Sebab tu yang sembuh-sembuh ni tuan-tuan bukan ada ubat pun, sebab kita belum ada ubat. Yang menyembuhkan itu ialah kekuatan antibody dia, immune system yang ada dalam tubuh badan dia tu yang melawan penyakit. Sebenarnya bukan kerana apa? Bukan kerana ubat. Sebab tidak ada ubat pun lagi. Tapi itulah kerja Allah, kehebatan Allah. Yang Allah Ta'ala jadikan manusia ni secara umumnya dah memang mampu untuk melawan semua jenis penyakit, kecuali lah kalau ada virus yang sangat kuat yang tak mampu dilawan oleh tubuh badan kita, maka terkenalah. Jadi sebab itulah kita tengok hari ni, kalau kita tengok imbas kembali, kebanyakan kes-kes kematian dia melibatkan orang-orang yang dah ada penyakit. Orang yang dah ada penyakit. Kenapa orang penyakit ni mudah terkena dan mudah menjadi serius? Sebabnya antaranya tubuh badan dia dah tak mampu, imun sistem dia dah makin lemah. Dia lemah, tak dapat lawan. Sebenarnya kalau dia sihat dia boleh lawan, tapi oleh kerana dia tak sihat, maka lemah imun sistem dia, lemah antibody dia, maka dia tak larat, tak mampu untuk lawan virus. Maka virus tu menang, maka akhirnya boleh menyebabkan kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah tuan-tuan, segala-galanya ia datang daripada Allah SWT. Jadi kita orang Islam, serahlah kepada Allah SWT. Tapi alhamdulillah, inna ma'al usri yusra. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, setiap kepayahan itu dalamnya ada kesenangan. Ada kesenangan, dan akhirnya Allah Ta'ala maknanya letakkan penghujung pada COVID-19, walaupun tak maknanya 100% lagi, masih lagi berada di sekitar kita, masih lagi mengintai-intai peluang untuk menyerang kita, wallahu alam. Tapi samalah juga tuan-tuan dengan berbagai-bagai penyakit hari ini. Banyak lagi penyakit kat luar, nyamuk Aedes pun ada lagi kat luar sana. Penyakit berbagai-bagai lagi kat luar sebenarnya. Jadi kita nak, sebab ada penyakit Aedes, maka kita tutup semua masjid surau kerana takut diserang oleh Aedes, tak boleh tuan-tuan. Jadi kita kena menghadapi apa yang ada cabaran itu, dan kita cari jalan macam mana nak selesaikan masalah. Jadi memang tak boleh. Seperti mana yang disebutkan oleh ketua pengarah kita kesihatan, yang sangat famous,
Disebutkan apa dia? Dia kata memang COVID-19 akan sentiasa berada bersama kita. Kita kena hidup bersama dia. Maknanya kita tak boleh nak lari terus daripada dia. Dia memang ada di sekitar kita, ya. Cuma nasib tak baik kalau kita tak jaga SOP-nya, contohnya, maka ada kemungkinan dia boleh menjangkiti kita. So sebab itulah kita ambil asbab, ya, segala asbab yang boleh menyekat dia daripada menjangkiti kita, kita lakukan segalanya walaupun memang tak happy lah tuan-tuan. Kawan-kawan lama tak jumpa Tuan Imam, bila jam 4-5 bulan tak jumpa, rasa nak peluk kan, contohnya. Tapi tak boleh nak buat lah, jauh je kan, sayu hati rasanya. Sekarang tengok orang senyum pun dah tak tahu senyum ke dia marah ke, tak tahu sebab tutup kan. Tak tahu sekarang ni. Hari ni pun biasanya ada jemaah wanita, hari ni dah tak ada jemaah wanita. Tapi nak cerita poligami sedap ni tuan-tuan. Kalau tempat masjid surau ada perempuan, payah sikit cerita pasal poligami tuan-tuan. Tapi malam ni bukan tajuk dia poligami tuan-tuan. Itu mukadimah lah, ya, insya-Allah tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari ni kita sambung cerita kita tentang maqasid asy-syariah. Kita nak tahu secara umumnya tuan-tuan, bagi sahabat-sahabat kita, ahli jemaah yang mungkin pertama kali berada dalam majlis ini, yang mengikuti pengajian kita, pengajian kita ialah tentang maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah yang selalu kita dengar sebelum ini tuan-tuan, ya, ialah kajian tentang matlamat, rahsia. Kenapa Allah SWT mensyariatkan sesuatu hukum? Ya, sama dia wajib, sama dia haram dan sebagainya. Kenapa Allah Ta'ala wajibkan solat contohnya? So ada kajian tentang tu. Kenapa Allah Ta'ala haramkan zina? Kenapa Allah Ta'ala haramkan minum arak? Kenapa Allah Ta'ala haramkan rasuah? Kenapa haram tu? Banyak benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala wajibkan orang lelaki dan perempuan menutup aurat? Kenapa? Jadi inilah kajian-kajian yang dibuat oleh para ulama di dalam kajian maqasid asy-syariah. Jadi bila kita tahu maqasid asy-syariah, kita faham. Bila kita faham tentang kenapa ya Allah Ta'ala, apa rahsianya Allah Ta'ala wajibkan solat, maka itu kita kaji-kaji tengok, Masya Allah, solat ni sangat memberikan kekuatan dalaman yang sangat kuat, memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Contohnya masa COVID-19, orang ramai, orang yang tak Islam mungkin kelam kabut, jiwanya sangat tertekan contohnya. Tapi kita orang Islam relax je. Walaupun kita susah juga, tapi kita relax sebab kita tahu semuanya datang daripada Allah. Kita sama-sama boleh solat berjemaah. Kalau dulu payah nak solat jemaah, semua lepas COVID semua khatam, maknanya semua dia dapat pengiktirafan jadi imam. Sebelum tak boleh jadi imam tuan-tuan, sebab masjid seorang je imam. Contohnya kan, kat rumah kita lah imam. Sepanjang 4 bulan tu, alhamdulillah kita imam sepenuh masa. Masya Allah. Itu satu pengiktirafan tuan-tuan. Sebelum ni kita tak terbukti lagi kita mampu jadi imam, rupanya boleh jadi imam. Itu kebaikan. Bagi kita nampak. Jadi bila kita dapat musibah macam ni, kita semakin dekat sebenarnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita makin rapat dengan keluarga kita, dengan ahli keluarga kita selama ni. Yang pagi-pagi lepas subuh tu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, terus cabut masuk pejabat. Contoh ada sebahagian daripada kita. Sekarang ni tak cabut ke mana-mana tuan-tuan. Duduk kat rumah. 5 waktu sehari semalam sempat. Kalau kita ambil peluang yang betul lah. Kalau kita pandai mengambil peluang, ya, dalam keadaan musibah yang ada, sebenarnya kita boleh dapat banyak benda-benda yang sangat besar manfaatnya dalam kehidupan kita dan juga keluarga kita, insya-Allah. Jadi itu di antara benda yang kalau kita dapat faham satu-satu hukum yang Allah Taala syariatkan, itu banyak manfaat-manfaat je, maka dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal. Kita solat, kita rasa hebat solat ni, kita cari kehebatan dia. Contohnya kita berzakat, zakat tu habis duit. Menderma. Alhamdulillah, masa COVID-19 ramai orang menderma. Saya pun alhamdulillah, bukan saya derma, saya tolong kutip derma tuan-tuan. Alhamdulillah. Kita nak derma tak ada duit tuan-tuan, kita kutip derma. Alhamdulillah. Baru ni pun 2-3 hari lepas dapat duit kurang 2,000 lebih daripada sahabat pelajar saya daripada Emirates tuan-tuan. Dia pun kebetulan ada duit zakat sikit, dia bagi untuk bagi sumbangan kepada orang yang terkesan contohnya. So dalam keadaan-keadaan demikian mana banyak manfaat-manfaat yang kita boleh dapat sebenarnya. Jadi sebab itulah bila kita faham maqasid asy-syariah ini, kita faham dan kita lakukan dengan sepenuh hati, dan kita rasa seronok beribadah, kita seronok menderma walaupun habis duit, kita rasa seronok memberikan kegembiraan kepada orang lain. Ramai orang masa COVID-19 sedih, mana duit nak makan pun tak ada duit sebab apa? Kerja tak dapat, kerja harian contohnya. Ya tuan, ada soalan? Ya tuan.
Okey, itu soalan yang menarik lah. Kenapa orang asing tak mati COVID-19? Jawapan dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tak tahu apakah dia punya rahsia Allah SWT. Yang penting ginilah, kita ambil mungkin kena buat kajian saintifik lah. Kenapa, apa punca dia. Tapi yang penting kita orang Islam satu benda lah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Orang Islam dia percaya apa dia? Bila sampai ajal seorang tu, dia tidak boleh dipercepatkan, dia tak boleh diakhirkan walaupun sesaat sekalipun. Itu kita pegang kat situ, selesai masalah. Kenapa? Sebab kerja nyawa, ambil nyawa, dia bukan kerja manusia. Virus itu semua alat je. Virus itu alat. Punca. Allah Ta'ala kata, kamu hari ni sekian mesti mati. Cuma mati macam mana? Matinya kena virus. Kebetulan virus datang, kena seradik, memang ketentuan Allah. Memang dah tertulis di azali bahawa orang ni mati. Inilah cara dia. Apabila kalau kita nak kaji lebih, mungkin kita boleh kaji lah. Sebab virus ni seperti mana yang saya jelaskan tadi, dia ada kaitan dengan kekuatan immune system kita. Jadi kalau kita tengok dari sudut tu, mungkin juga ada kemungkinan, wallahualam. Jadi ini kajian yang tak berapa lengkap lagi lah. Tapi secara umumnya, kalau kita tengok tuan-tuan, orang Islam dengan orang yang bukan Islam, dari sudut penjagaan kesihatan dan pemakanan, majoriti orang bukan Islam lebih prihatin. Okey, cara pemakanan dia, kalau kita tengok orang Cina lah contohnya, cuma makan dia ni banyak, dia makan sayur-sayur, dia tak makan macam kita berlemak-lemak, goreng-goreng, tak banyak. Kalau kita tengok dari sudut pemakanan lah, kalau itu menjadi punca menyebabkan penyakit, maka itu mungkin asbab untuk orang tu dapat penyakit. Mana orang Melayu, kenapa orang Melayu Islam ni mudah terkena virus? Sebab antaranya dia punya immune system tak kuat tu, sebab pemakanan dia tidak sesehat orang yang bukan Islam. Kebanyakan, kalau kita perhatikanlah cara pemakan dia orang yang bukan Islam. Kalau tengok Cina contohnya, dia suka makan sayur, dia makan pun tak, dia jaga kesihatan. Tengok yang berlari tuan-tuan, yang exercise, kalau kita pergi tempat bukit-bukit yang tinggi-tinggi sikit, ramai Melayu ke ramai Cina? Kebanyakan orang Cina tuan-tuan. Orang yang bawa air tuan-tuan, orang bawa air ni punca kesihatan tuan-tuan. Orang bawa air, Melayu jarang jumpa bawa air tuan-tuan. Tapi Cina bekal air. Boleh kata majoriti kalau kita pergi kat mana universiti, kat mana-mana, yang bawa air adalah Cina. Air sangat jaga. Tapi kita, air ni pun ya Allah, kadang air sebanyak sehari tuan-tuan tak habis. Ini bukan cerita orang lain lah. Payah nak habis tuan-tuan. Air ni satu perkara yang, itu dia antara punca-punca. Itu mungkin wallahualam, itu kajian yang tak lengkap kan. Tapi dia ada asbab. Apa-apa penyakit ni dia ada asbab. Jadi bila kita kurang makan makanan yang berzat, kurang makan makanan benda yang berkhasiat, kurang makan benda-benda buah-buahan. Buah-buah mahal tuan-tuan, nak beli. Kadang-kadang kita orang Islam ni bukan kata apalah. Kita nak beli buah yang mahal-mahal. Contohnya kita tak mampu. Jadi kita terpaksa makan buah yang murah-murah. Murah-murah mungkin zat dia kurang. Bila zat kurang, maka tubuh badan kita, immune system dia tak kuat. Bila immune system tak kuat, pertahanan badan tak kuat, bila virus datang, mudahlah kita kena. Itu secara logik tuan-tuan, berdasarkan pengamatan secara sepintas lalu. Tapi yang pentingnya, dia tak boleh lari daripada perbincangan persoalan pokok yang kita beritahu tadi pada awal. Bila sampai ajal seseorang, maka tidak ada seseorang pun boleh menangguhkan dia walaupun sesaat. Ya tuan-tuan, jadi dia ada boleh pergi ke situ, boleh pergi ke situ. Tapi asasnya, kalau sampai ajal dia mesti mati. Walau apa cara dia pun. Tak kira Melayu ke Cina. Yang Cina tu semua tu belum sampai masa lah tu. belum sampai masa dia. Wallahualam. Terima kasih tuan. Soalan yang bagus perbincangan kita. Baik, kita pergi beberapa faedah yang disebutkan oleh ulama. Di antara faedah yang boleh kita dapati daripada kita belajar ilmu maqasid syariah ni ialah apa dia? Tahsul at-tama'ninatul kamilata bi salahiyati ahkam syar'i wa mulama'atiha li kulli zamani wa makan. Pertamanya, bila kita belajar tentang maqasid syariah ni, kita akan datang rasa ketenangan jiwa. Bila kita solat, kita yakin betul-betul mesti solat ni satu benda yang sangat baik. Orang tak solat ni tuan-tuan, ada sebab. Kenapa dia malas nak solat? Padahal solat tu kalau kita kira, tak adalah dapat lama sangat pun. Maksimum biasa kalau kita semayang secara yang teratur sikit 10 minit untuk satu solat. Ni contohnya lah 10 minit. Yang average, yang biasa 5 minit. Itu kira okey lah tu, 5 minit.
Kalau yang express lagi adalah 2 minit kadang-kadang. 4 rakaat 2 minit tuan-tuan boleh pergi. Contoh. Jadi sebenarnya masa tak banyak, tapi kenapa orang tak mahu solat? Kenapa payah sangat solat ni? Sebab kalau kita buat kajian tuan-tuan, saya tengok beberapa kajian yang dibuat, majoriti umat Islam tak solat tuan-tuan. Mana sebahagian, mana yang lebih besar jumlahnya yang tak solat daripada yang solat. Itu dia. Kenapa payah sangat solat? Okey, sebab antaranya dia tak faham kenapa dia perlu solat. Yang dia faham cuma wajib tak wajib. Habis. Solat tu wajib tak wajib. Kalau wajib tak buat apa, berdosa. Habis. Setakat tu je. So kalau berdosa masuk neraka. Dia tak masuk dalam hati tuan-tuan. Itu antaranya lah. Dia yakin, dia percaya tapi tak begitu yakin sampai masuk dalam hati dia, sampai melahirkan kekuatan untuk beramal. Dan tidak menghairankan juga tuan-tuan, kalau orang yang quote and quote jahil tuan-tuan, orang yang tak belajar agama, kalau tak beramal kita tak pelik. Hari ini yang masalahnya orang yang ada pelajaran agama, yang keluar daripada Azhar, yang ada PhD, tak beramal dengan Islam. Itu lagi sedih tuan-tuan. Apa tak boleh nak fikir? Kenapa ya? Kenapa tak tahu ke? Tahu hukum, tahu halal haram. Kalau ceramah tu masya-Allah memang luar biasa hebatnya. Ada orang ceramah menangis tuan-tuan. Saya tak pandai buat orang menangis kalau ceramah, tapi ramai orang ceramah menangis. Saya pernah berceramah berforum dengan seorang ustaz yang sangat terkenal suatu masa dulu tuan-tuan. Seorang yang hafiz. Tapi dengar-dengar cerita, dia pergi ke Brunei minta derma untuk buat tahfiz. Ini bukan nak memburukkan ustaz-ustaz, tapi kita merasa hairan, tapi tak payah hairan lah tuan-tuan. Benda ni boleh berlaku. Ustaz yang hafiz, yang ceramahnya sangat menusuk jiwa, dia pergi Brunei minta derma, Brunei bagi dalam 250,000 untuk buat tahfiz. Balik-balik dia buat apa tuan-tuan? Dia beli rumah banglo. 250,000. Ini lama lah, 20 tahun yang lepas. Boleh berlaku tuan-tuan. Kalau orang yang tidak ada ilmu, tak beramal dengan ilmu, tidak ada masalah. Tapi sekarang ni masalahnya orang yang ada ilmu, yang berceramah sana sini, yang hafal Quran, tapi masih terlibat dengan benda-benda yang kotor, yang maksiat. Kenapa tuan-tuan? Antaranya ialah kerana mungkin tidak faham tentang maqasid syariah. Antaranya, kalau dia faham, kenapa tak beramal? Kerana tidak ada kekuatan dalam hatinya. Dia berkait apa tuan-tuan? Dah faham, ada ramai orang faham. Saya belajar dekat UK tuan-tuan, dan ramai saya tengok kawan-kawan yang buat PhD dan sebagainya, dan dia punya supervisor dia, penyela dia orang kafir tuan-tuan. Tak Islam. Tapi boleh baca Quran dengan baik, faham Quran, boleh cakap Arab. Kalau berdebat dengan kita ni, masya-Allah lah, kalah kita tentang profesor. Tapi kenapa tak beriman? Kerana tidak ada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga orang Islam yang ada ilmu, yang memang dah famous pun kadang-kadang, tapi masih lagi tidak beramal dengan Islam. Kenapa? Kerana tidak ada kekuatan iman dalam hatinya. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu ni dia semata-mata macam maklumat. Ilmu itu adalah maklumat. Sebenarnya secara umum dia tak ada beza pun antara ilmu agama dengan bukan ilmu agama. Dari satu sudut. Memang ilmu agama tu memang martabat dia tinggi di sisi Allah. Tapi dari sudut kesan dia terhadap manusia, dia adalah tidak lain dan tidak bukan hanya berbentuk maklumat. Okey? Kalau orang belajar sains, dia tahu masalah, dia cerita tentang gravitinya, tentang macam-macam cakrawalanya, tentang planet-planetnya, dia buat kajian berbagai-bagai. Ataupun macam doktor lah, doktor bedah tuan-tuan. Seorang doktor bedah yang belajar sampai setinggi-tingginya, sampai PhD-nya, sampai jadi profesornya, belajar tentang pembedahan. Belajar tentang pembedahan. Dia tahu nak bedah apa benda. Nak bedah manusia, nak bedah binatang, boleh berlaku. Ilmunya ada, komplit. Tapi dia tak pernah sekali pun bedah orang. Artinya dia tak beramal dengan ilmu dia yang ada. Okey, ada tak manfaat dia tuan-tuan? Mungkin ada manfaat bila dia mengajar. Tapi untuk diri dia ada manfaat tak? Mahir tak dia? Dia tak mahir tuan-tuan sebab dia tak beramal. Ilmu banyak tapi tak beramal. Jadi sama jugalah macam ustaz-ustaz kita, walayazubillah lah.
Bukan nak rosakkan, bukan nak jatuhkan mertua saja nak mengukit, tapi nak ceritanya tentang hidayah Allah Taala ni, Allah Taala boleh bagi pada siapa yang dia mahu. Ya. Sama juga dengan para ustaz, asatizah kita yang tahu halal haram, boleh mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik, boleh berceramah, boleh masya-Allah berforum, keluarkan artikel yang hebat-hebat, tapi dia sendiri tak beramal. Dia tahu pasal syurga, cerita pasal syurga 2 hari 2 malam tak habis. Syurga, ya Allah, cerita pasal syurga. Nampak sedetail-detailnya. Pasal neraka pun sama. Dialah pakarnya pasal neraka. Cerita sebut tanya je pasal neraka, semua dia tahu. Hebat yang tuan-tuan. Tapi beramal tak beramal tuan-tuan. Sebab apa? Tidak ada hidayah daripada Allah SWT. Jadi ilmu ni selagi mana dia tidak beramal, tak ada keyakinan dalam hati dia, maka dia tidak ada kekuatan untuk beramal, dan dia jadilah ilmu tu macamlah ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu dunia yang lain. Sebab itulah tuan-tuan, tak perlu ilmu banyak sebenarnya kalau kita gagal untuk beramal. Biarlah kita ada sikit ilmu, tapi beramal dengan ilmu yang kita ada lebih baik daripada orang yang banyak ilmunya tapi tak beramal. Tapi lagi baiklah kalau kita banyak ilmu, banyak amal. Subhanallah, hebatlah. Kita tengok ramai ulama-ulama kita yang hebat-hebat, yang ilmunya luar biasa, tapi amalan juga turut luar biasa. Orang yang sangat dihormati, masya-Allah. Ramai ulama-ulama yang demikian. Tapi tak kurang juga ulama-ulama disebut sebagai ulama as-su, ulama jahat, ulama yang maknanya menjadi fitnah kepada orang lain. Dia masalah tuan-tuan, ulama ni jadi fitnah kepada orang lain. Kenapa? Kerana orang akan ambil hujah pada dia. Ustaz tu saya tengok buat loan, pergi bank biasa je, konvensional je pun. Ustaz mengajar masjid mengata-kata, tapi ambil bank, pakai bank konvensional yang ada riba. Bila tanya ustaz, boleh tak riba ni? Tak, riba ni kalau kita berurusan dengan orang kafir tak apa. Hujah ustaz. Dia sama-sama Islam tak boleh. Kalau dengan orang kafir tak apa. Saya pernah masa dekat UK tuan-tuan, ada seorang ustaz, kawan lah, beli rumah pakai mortgage biasa tuan-tuan, dan dia adalah hujah dia, ni negara kafir kata dia. Negara kafir tak apa. Riba ni tuan-tuan, dia tak kira kafir tak kafir tuan-tuan, sama aja. Tadi nak ceritanya tuan-tuan, bila kita tengok, bila orang biasa tengok ustaz beramal, pergi bank konvensional, pergi bank yang ribawi, yang mengamalkan riba, sedangkan dalam keadaan yang bank Islam ada, maka orang-orang awam yang melihat, dia kata, takkan ustaz tak tahu? Ustaz kata okey. Bila ustaz kata okey, semua orang ikut kata okey semua. Maka pergilah berduyur-duyur pergi ke bank konvensional, tinggal bank Islam. Kerana dia kata apa? Bank Islam ni cekik darah, ambil untung besar sangat. Dia pergi ikut tu pula. Sedangkan bank konvensional, dia fluctuate, harga dia tak sama, kadang tinggi kadang rendah, tapi lebih menguntungkan katanya. Ada orang macam tu tuan-tuan. Tapi saya nak pesan dengan tuan-tuan, bagi saya, biarlah kita rugi sedikit di dunia, tapi kita kaya di akhirat. Kita tak rugi di akhirat. Bahkan bukan fatwa tuan-tuan, tetapi saya berani mengatakan bahawa kalau sekiranya tuan-tuan membeli rumah dengan kaedah konvensional, dengan kaedah yang ribawi, maka tuan-tuan wajib, bukan fatwa tapi wajib berhijrah dan berkorban. Tinggallah rumah-rumah yang ambil dengan bank-bank konvensional itu. Kenapa? Kerana tidak ada keberkatannya. Tuan-tuan duduk rumah haram, kita maaf sebut rumah haram, rumah yang terhasil daripada perkara yang haram, maka tidak ada keberkatannya. Kesan tidak ada keberkatan dalam satu rumah, tuan-tuan, apa yang berlaku? Maka tidak ada ketenangan jiwa kita. Anak-anak kita pun kadang-kadang sukar untuk dibentuk dan dididik. Kenapa? Kerana bila benda haram maknanya menyelubungi kehidupan kita, maka tidak ada rahmah daripada Allah Ta'ala turun dalam rumah kita. Jadi tuan-tuan, sini tak ada lah, tapi banyak juga di tempat-tempat yang lain yang ada. Jadi wajib, sebab kita ada alasan tuan-tuan. Tidak ada alasan kita nak bagi, ya Allah, aku dulu tak tahu, sekarang dah tahu, kena bertindaklah.
Ya Allah, dulu tak ada pilihan. Dulu okey, memang boleh dikatakan begitu tuan. Kalau dulu memang tak ada bank Islam, mana rumah ni satu benda yang perlu kita ada, maka kita perlu ada rumah. Okey. Tapi pada masa tu tak ada bank Islam. Bila wujudnya bank Islam, maka wajib kita berhijrah dan tukar. Rugi dunia tidak apa tuan-tuan, asal kita tidak rugi di akhirat. Jadi baik tuan-tuan, kembali kepada maqasid syariah itu tadi, maknanya bila kita faham tentang maqasid syariah dalam amal ibadah kita, maka jiwa kita akan lebih tenang. Sebab kita tahu kenapa Allah Ta'ala wajibkan solat. Susah, tapi kita buat kerana kita nampak kebaikan dia. Jiwa kita lebih tenang, jiwa kita rasa seronok, yang kita boleh datang rasa tenang. Beza tuan-tuan, kita solat dekat rumah dengan anak-anak, suasana subhanallah lain. Tak rasa suasana dalam masjid ni. Sebab masjid ni tempat yang sangat diberkati Allah. Sebab tu disebutkan Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah ni Allah jaga dia, malaikat jaga dia, malaikat mendoakan dia, barakah dekat sini, rahmah dekat sini, segala-galanya dekat sini. Sebab tu bila kita masuk dalam masjid, tuan-tuan, tak sama dengan kita masuk dalam rumah. Walaupun rumah tu kita sentiasa baca Quran, semua sentiasa tunaikan solat-solat, ibadah-ibadah kita dekat rumah tu, walaupun anak-anak kita baik, tapi tak sama tuan-tuan rasanya jiwa kita bila masuk dalam masjid. Sebab itulah bagi orang-orang yang sentiasa hatinya bergantung ke masjid tuan-tuan, bila tutup je masjid menangis dia tuan-tuan. Sedihnya kan, ramai je tak percaya yang sedih bila masuk waktu je meleleh air mata, yang sedihnya kan. Waktu Jumaat pula tak dapat pergi, Allah Akbar, sedih je kan. Sebab kita rasa jiwa kita dah terikat dengan masjid. Tapi dalam masa yang sama kita pujuk diri kita lah, tak apalah, ini Allah Ta'ala yang tentukan, ini Allah Ta'ala yang mahu nak cuba kita, nak test kita. Tak apalah, kita sabarlah. Tapi jiwa kita memberontak. Kita, ya Allah, sedihnya, ya Allah, sayunya. Bila ada halangan tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau, Allah Akbar, sedih. Itu kenapa? Kerana dia faham, dia rasa kehebatan solat itu, dia rasa solat pada masjid itu subhanallah, satu benda yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Di situlah dia menghadap Allah Subhanahu Taala, di situlah malaikat berdoa untuk dia, subhanallah. Jadi bila ada kekuatan tersebut ya tuan-tuan, mana kita buat ibadah dengan penuh rasa ketenangan. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila kita memahami apa namanya maqasid syariah ni, maka kita boleh kita boleh memahami ini khusus ni agak tinggi sikit dia punya perbincangan dia. Maknanya kita boleh memahami secara lebih jelas. Contohnya benda-benda yang disebutkan sebagai zanniyatud dilalah. Maksud saya kata agak tinggi sikitlah. Zanniyatud dilalah ni maksudnya apa tuan-tuan? Ada ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ada yang jelas. Mana kita sebut aqimus solat, contoh kita kata hendaklah kamu menunaikan solat. Itu jelas. Itu satu benda yang jelas. Tapi ada ayat-ayat yang tidak jelas tuan-tuan. Ada ayat-ayat yang tidak begitu jelas. Contohnya bila satu ketika sahabat bertanya kepada Nabi, bila disebutkan sebagai khatul aswad minal khatul aswad minal fajr, mana khat tu mana garisan. Contoh dalam Quran disebutkan. Jadi sebenarnya yang disebut situ adalah fajar. Tapi sahabat-sahabat tak faham. Jadi kena diterangkan oleh Nabi SAW. Jadi apabila kita melihat bila kita melihat kita mengkaji maqasid syariah ni, maka dia akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang maksud dia, tentang maksud dia. Baik. Kemudian seterusnya dia juga membantu para mujtahid. Ini pun benda yang agak tinggi juga, benda mujtahid artinya orang yang bermujtahid, orang yang ada kekuatan untuk berijtihad. Siapa dia tuan-tuan? Antaranya kelayakan untuk orang jadi mujtahid sekarang ni di Malaysia boleh dikatakan tidak ada. Di dunia pun payah nak kata jadi orang yang layak untuk jadi mujtahid. Ada yang mengatakan bahawa Syekh Yusuf Qaradawi di antara salah seorang yang boleh dianggap sebagai mujtahid. Jadi nak sampai ke tahap mujtahid ni tuan-tuan, dia kena banyak kelayakan. Saya pun jauh lagi lah. Kita ni muqallid. Kita ni sebagai pengikut mazhab, muqallid al-mazhab. Kita pengikut mazhab Syafi'i. So kita ikut je apa yang dibuat oleh mazhab Syafi'i, apa saja pandangan mazhab Syafi'i kita ikut je. Tapi mujtahid ni artinya dia boleh mengeluarkan hukum berdasarkan kepada ijtihad dia. Ijtihad dia maksudnya apa dia tuan-tuan? Okey, contohlah.
Contohnya dalam keadaan sekarang ini, okey, apa hukumnya? Ini sebenarnya bukan kajian kita. Apa hukumnya solat Jumaat itu tidak dilaksanakan dalam keadaan COVID-19? Hukum ni hukum baru tuan-tuan, sebab benda ni tak berlaku contohnya. Belum berlaku. COVID-19 secara spesifik tak berlaku, tapi ada benda-benda peristiwa-peristiwa yang lebih kurang sama berlaku di zaman Nabi dan sebagainya dengan sahabat. Tadi dibuat kajian oleh para ulama datang melihat, okey, buat kajian mereka, okey, dia kata berdasarkan pada amalan-amalan Nabi, amalan sahabat, para mujtahidin dan sebagainya, mereka katakan, oh, tidak mengapa, boleh. Tidak diteruskan solat Jumaat kerana antaranya sebab kerana adanya darar. Adanya kemudaratan yang mungkin berlaku sekiranya solat Jumaat itu dilakukan contohnya. Maka itu dilihat, okey, apa maksudnya di situ? Okey, sekarang yang asalnya kita solat Jumaat wajib. Kemudian bila sampai ketika dia adanya musibah, maka tidak diwajibkan. Apa maksud dia? Maksud dia lah untuk menjaga keselamatan umat manusia. Untuk menjaga umat Islam ini supaya tidak terkena benda yang mudarat. Apa dia mudarat? Jangkitan COVID-19. Maksud dia lah untuk apa? Untuk menjaga nyawa. Menjaga nyawa ni sebahagian daripada perkara yang dititik beratkan dalam maqasid syariah. Jadi bertepatan tak dengan maqasid syariah? Maka bertepatan. Jadi bila bertepatan, kita rasa tenang tak? Kita rasa tenang lah. Kita tak rasa bersalah lah tak pergi solat Jumaat, sebab memang hukumnya dibolehkan. Kerana apa? Kerana ia adalah untuk menjaga nyawa kita, menjaga kesihatan tubuh badan kita supaya kita tak terkena benda-benda yang membahayakan kehidupan kita. Artinya kalau kita pergi juga pergi, akhirnya kita kena perkara yang tidak sepatutnya kena COVID-19, kemudian membawa kematian dan sebagainya, maka dia bercanggah dengan konsep maqasid syariah yang mewajibkan kita untuk menjaga nyawa. Jadi sebenarnya tidak mengapa tuan-tuan, boleh. Itu benda-benda yang dikaji oleh pakar-pakar maqasid syariah. Itu di antara dia punya hikmah ataupun kebaikan-kebaikan yang boleh kita dapati apabila kita mempelajari ilmu maqasid syariah. Baik. Kemudian kita tengok sedikit tentang kepentingan. Tadi dia punya faedah-faedah. Kepentingannya di antaranya ialah ziyadatul iman billahi ta'ala wa rusukhul aqidah fil qalb. Sebenarnya tuan-tuan, bila kita belajar tentang maqasid syariah ini, dia boleh menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana belajar maqasid boleh kita boleh meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia mudah je tuan-tuan. Kita ambil satu contoh, Allah Taala mengharamkan arak. Okey, Allah Taala mengharamkan arak, walaupun kita tahu sebelum pengharaman arak secara total, dia datang ayat yang sebelum itu yang mana sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, disebut dalam Quran, yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Peringkat awal, arak ini diharuskan. Kalau zaman dulu tuan-tuan, penceramah boleh letak botol arak kat depan, tak ada masalah. Kalau zaman dulu, zaman awal-awal Islam, ceramah sambil ceramah minum arak, tak apa tuan-tuan. Pada masa tu tak haram pun lagi. Tapi lama kelamaan sahabat tanya Rasulullah, sebab nampak ada macam-macam benda yang berlaku akibat daripada minum arak. Jadi sahabat pun tanya Rasulullah, macam mana tentang arak dan judi, khamr wal maisir. Maka turun ayat. Ayat beritahu apa dia? Katakanlah wahai Muhammad, dalam arak dan judi itu ithmun kabir, dosa yang besar, keburukan yang besar. Tapi Allah Ta'ala sebut wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima, dosa dia, keburukan dia jauh lebih besar daripada kebaikan dia. Bila sebut ada kebaikan, sahabat jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kami terus minum? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran ada kebaikan, boleh tak kita ambil kebaikan tu? Tengok, itu zaman orang Arab tuan-tuan. Dah terang, dah beritahu dosa je lebih besar, keburukan lebih besar dari kebaikan dia. Nak ambil yang sikit tu, yang baik sikit pun nak ambil. Tak apalah, dibiarkan juga. So arak masih diminum. Bila minum arak, lepas minum pergi solat, jadi imam pula tu. Masalah tuan-tuan. Masalah apa yang berlaku? Dia baca ayat terbalik pula. Orang mabuk tuan-tuan, jadi imam, bayangkan Tuhan imam kita datang mabuk-mabuk kan.
Qul ya ayyuhal kafirun. Kita baca la a'budu ma ta'budun, dia pergi baca a'budu ma ta'budun. Patutnya kita kata aku tak sembah apa yang kamu sembah. Itu ayat yang sebenar. Dia pergi tukarnya. Aku sembah apa yang kamu sembah, kamu pun sembah apa yang aku sembah. Terbalik kot tuan-tuan. Tunggu mula ayat. Ayat sebut kata jangan kamu mendekati salat wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya? Jangan kamu solat ketika kamu mabuk sehinggalah kamu tahu apa yang kamu baca, kamu sebut. Tak haram lagi, tak haram lagi tuan-tuan. Akhirnya barulah ayat yang terakhir barulah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita kaji kenapa Allah Taala haramkan arak? Bayangkan tuan-tuan, kalau arak ini tak diharamkan, apa jadi dengan manusia? Yang haram pun hari ini kita tengok beberapa orang tu, yang haram ya, minum arak, bawa kereta langgar orang, mati. Itu dah haram. Haram dari sudut kita lah. Tapi oleh kerana benda ni tak haram dari sudut orang yang bukan Islam, jadi kita tak boleh nak halang dia. Kita boleh halang jangan bawa kereta bila mabuk, itu je. Tapi benda ni dah terlambat lah. Dah langgar orang, dah mati, macam-macam lah timbul isu dia tuan-tuan. Jadi sepatutnya arak ni kalau boleh diharamkan untuk semua. Kalau boleh, tapi tak boleh, hukum Islam pun tak boleh larang. Sebab dalam Islam pun memang tak boleh larang orang yang bukan Islam daripada minum arak. Daripada dulu sampai Nabi pun sampai begitu hukum dia. Tak boleh, kita tak boleh nak haram arak. Contohnya kita kata Malaysia kita nak jalankan hudud, kita nak halang orang Islam, orang yang bukan Islam minum arak, tak boleh tuan-tuan. Sebab hukum Islamnya tidak boleh begitu. Dia tak boleh tuan-tuan. Jadi kita boleh halang lah, carilah jalan-jalan boleh kenakan hukuman yang berat kepada orang yang minum arak dan sebagainya. Jadi kita nampak kebaikan dia punya maqasid. Nampak cantiknya Allah Ta'ala bila haramkan arak tu, memang Allah Ta'ala tahu arak ni ummul khaba'ith. Arak ini punca kepada segala bentuk maksiat dan keburukan. Minum arak macam-macam dia boleh buat. Dia boleh membunuh orang, dia boleh mencuri, boleh merompak, boleh macam-macam. Yang boleh merogol dan macam-macam tuan-tuan. Jadi kita duduk dalam keadaan aman sekarang ni tuan-tuan. Kenapa? Kerana tidak ada arak. Kerana arak itu tidak dihalalkan, arak itu diharamkan. Nampak tuan-tuan kehebatan dia? Dan kita tengok, ya Allah, hebatnya hukum Allah, hebatnya undang-undang Allah, hebatnya ciptaan Allah. Kita maka bertambah iman kita. Maka bertambahlah keimanan kita kerana kita yakin ya Allah Ta'ala mengharamkan arak itu kerana kebajikan dan kebaikan untuk dinikmati oleh manusia. Nak supaya manusia ini hidup dalam keadaan aman, tak ada orang kena langgar mati, kan? Itu di antara kehebatan dia. Jadi benda yang diharamkan Allah Ta'ala itu mesti buruk, mesti takkan ada kebaikan dia. Sebab itulah Allah Ta'ala haramkan. Jadi bila kita kaji Allah Akbar, hebatnya hukum Allah. Kenapa riba diharamkan? Riba ni menguntungkan tuan-tuan bagi orang yang dapat kebaikan lah. Riba ni untung. Alung, okey, dia ada duit, kita terdesak. Kita terdesak nak duit. Contohnya PKP baru ni, masa COVID-19, masa PKP yang awal, kita tak dapat kerja, duit tak ada nak makan. Contoh, maka kita terpaksa dah pergi jumpa Alung pinjam. Nak pergi pinjam kawan-kawan pun semua terdesak belaka. Kawan-kawan pun tak boleh bagi pinjam, contoh. Maka kita pergilah jumpa Alung. Alung dengan happy-nya kita bagi. Berapa you mau? Okey, 1 minggu 10%. Dia punya bunga dia. Kita pun pinjamlah RM1,000 untuk jangka sebulan. Setiap minggu kena 10%. Setiap minggu bunga saja RM100 tuan-tuan. Contoh. Kita pinjam sebab terpaksa. Maka sebab itulah Allah Ta'ala haramkan riba. Kerana apa dia? Kerana dia menguntungkan satu pihak, tapi dia akan memberikan tekanan terhadap pihak yang lain. Orang miskin tuan-tuan nak makan ditekan lagi. Kalau orang kaya tahan sikit, tu pun haram. Orang kaya pun tak boleh juga ambil riba, bayar riba tak boleh. Jadi nampak kehebatan dia, oh sebab itulah Allah Ta'ala haramkan riba. Tak boleh riba. Riba ni dilaknat oleh Allah SWT. Jadi sebab itulah tuan-tuan, bila kita kaji hukum-hukum Allah SWT melalui pengajaran ataupun pelajaran tentang maqasid syariah ini, maka jiwa kita akan jadi lebih tenang. Sebab kita tahu memang hukum Allah SWT ini dia bersesuaian untuk diamalkan pada bila-bila masa.
Dulu zaman Nabi diharamkan riba. Zaman Nabi dulu diharamkan arak, perzinaan dan sebagainya. Dan sampai sekarang hukum tu masih kekal sampai sekarang diamalkan. Ya, diamalkan. Ada soalan lagi? Sila tuan, sila. Pembelian rumah, okey. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Dia gini tuan-tuan. Kalau dia termasuk dalam riba, dia tak kira daripada mana sumber pinjaman tersebut. Okey? Kalau dia boleh dikategorikan sebagai riba. Okey? Saya tak kata pinjaman kerajaan itu riba sebab saya pun tak berapa faham dia punya konsep, dia punya caranya. Tetapi kalau okey, nak tahu riba tak riba mudah aja tuan-tuan, nak kenal Dia ada kaedah pinjaman secara Islam. Hari ini kerajaan banyak buat pinjaman secara Islam. Okey, beza di Islam dan tak Islam ni macam mana tuan-tuan? Dia perbezaannya mudah je. Contoh tuan-tuan nak beli rumah, kalau pergi bank konvensional, katalah tuan-tuan nak beli rumah, katalah rumah biasa je sederhana, katalah 200,000. Contoh sekarang ni rumah memang payah nak cari bawah daripada 200,000 kecuali rumah murah lah mungkin dapat Tapi katalah rumah standard. Kalau sekarang ni saya rasa kat sini kalau rumah teres tu dah 300-400,000 Betul katalah kita ambil mudah 200,000 kita pinjam. Dekat bank konvensional dia akan bagi jumlah tersebut dan dia kata okey, kita akan beri you loan sebanyak ini, you boleh beli rumah. Okey, tetapi you kena bayar setiap tahun 3% daripada jumlah keseluruhan. Artinya apa dia? Artinya 3% daripada 200,000 artinya 6,000 bunga setiap tahun. Betul tuan-tuan? Perkiraan dia 3% daripada 200,000, 6,000 bunga saja tuan-tuan. Bunga Artinya kalau tuan bayar 1,000 sebulan, 6 bulan, dalam setahun tu bayar bunga aja. Pokok tak bergerak lagi pun. Lepas 6 bulan baru pokok bergerak. Itu cerita riba tuan-tuan. Baik. Itu cara yang dibuat dalam konvensional. Dalam bank Islam pula, dia kira macam ni tuan-tuan. Dia punya jumlah lebih kurang sama, tapi kaedah berbeza. Kaedah ni beli rumah. Contohnya bank Islam dia nak untung berapa persen dia ambil, katalah perkiraannya sama. 2% kali dengan katalah 20 tahun ataupun 30 tahun lah. 30 tahun artinya 2% kali dengan 30 tahun artinya berapa? 60% lebih kurang. Katalah 60%. So dia ambil untung keseluruhan 60% dari jumlah tersebut. So dia buat lamsam, okey, dalam masa 30 tahun awak kena bayar sebanyak 400,000 ataupun 300,000 lah kita kata. Jadi bank Islam ambil untung awal-awal, dia kata okey kami nak untung 100,000. Jadi jumlah yang tuan kena bayar ialah 300,000. Fix. Tak ada tambah-tambah dah. Berbeza dengan bank konvensional ni dia ada, tapi dengan kerajaan saya tak pasti sama ada dia ada dia fluctuate ke tak dia punya itu. Tapi kalau dia bentuknya macam tu, bagi duit, kemudian daripada duit tu di charge 3%, maka itu riba. Tapi kalau dia beli rumah untuk kita dan kita dijual balik dengan kita dengan harga yang telah ditetapkan, dengan bayaran yang telah ditetapkan, maka itu tidak riba. Okay, sebab dia perjanjian awal, bank beli harga murah, tapi oleh kerana dia berniaga tuan-tuan, jadi nak untung. Betul. Jadi dia untung, dikira untung selama 30 tahun itu sebanyak 100,000 dia nak. Okey, inilah rumah ni harganya 300,000 kita jual dengan awak. So awak kena bayar setiap bulan RM1,000. Beza tak tuan-tuan dengan konvensional tadi? Konvensional tadi dia bagi duit. Okey, you belilah rumah, ini duit, tapi daripada 100,000 kita bagi charge you 3% setiap tahun. Contoh. Jadi beza. Jadi inilah yang bank Islam buat, yang kita buat yang secara Islamik tu, cara itulah. Dia beli rumah, dia jual dengan kita dengan harga yang telah ditetapkan, dia tidak ada pertambahan lagi selepas itu. Jadi kalau saya tak berani nak sebut sebab saya tak faham dia punya konsep tu, sebab sekarang ni saya nampak banyak juga loan kerajaan yang telah diislamkan, telah menggunakan kaedah Islam. Yang tak Islam Allah alam, saya tak tahu Nah, okey tuan-tuan faham? Okey, tapi secara generalnya itulah dia punya guideline kita insya-Allah. Okey tuan-tuan, waktu Isyak pun dah masuk, jadi kita rasa itulah untuk mukadimah kita selepas 4 bulan ni. Kata orang pemanas badan lah. InsyaAllah di minggu-minggu akan datang kita akan pergi lebih lebih detail lagi insyaAllah kajian kita. Itu semoga-moga ada kebaikannya tuan-tuan. InsyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
balik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.